ulama sirah rahimahumullah ta'ala bila mereka letakkan perkataan ghazwatun. Ghazwah ni peperangan. Di situ maksudnya peperangan yang baginda Nabi SAW turut bersama. Itu penggunaan perkataan atau kalimah ghazwah. Ghazwatun. Wain zai waw ta'ul marbuqah. Tersebut. Kemudian ada satu lagi perkataan atau kalimah yang digunakan oleh para ulama sirah rahimahumullah ta'ala, iaitu sariyah. Sariyah ni kalau bahasa kita maksudnya adalah pasukan tentera. Sariyah ni pasukan tentera. Sariyah ni biasanya pasukan tentera yang baginda Nabi tidak turun bersama. Nabi hantar pasukan tentera yang rata-rata jumlah ketika itu di bawah 1000 orang tentera. Biasa dalam 300 orang, 500. Kalau yang agak banyak pun sekitar 700 begitulah. Tapi semua di bawah 1000 orang. Maka dipanggil sariyah. Jadi kalau kita tengok dalam ghazwah Mu'tah ni, peperangan Mu'tah ni, Nabi kita tak turun di mana. Nabi kita tak turun. Jadi Nabi kita hantar pasukan tentera. Tapi oleh kerana jumlah itu agak ramai, jumlah sariyah. Jadi kalau orang tanya kat kita, Ustaz, semasa hayat Nabi SAW, pasukan tentera yang agak ramai Nabi hantar tu melibatkan peperangan apa? Jawapannya adalah peperangan Mu'tah ni. Berapa ramai? Iaitu seramai 3,000 orang. 3,000 orang. Jadi bila 3,000 orang ni, maka kebanyakan ulama sirah rahimahumullah ta'ala, mereka menganggap seolah-olahnya 3,000 orang tentera tu jumlah pasukan tentera yang Nabi memimpin. Jadi itu sebab kalau kita tengok dalam mana-mana kitab sirah yang ditulis, maka peperangan Mu'tah ni dia letakkan kalimah ghazwah. Jadi ghazwah. Dan kita kena faham sebenarnya Nabi tak turun peperangan ni. Nabi hanya lantik beberapa orang panglima perang. Dan tidak pernah Nabi kita melantik panglima perang lebih daripada seorang. Selalunya dalam sariyah pasukan tentera Nabi hantar tu, Nabi lantik seorang saja. Tapi dalam peperangan Mu'tah ni saja 3 orang panglima perang Nabi lantik. Sebab Allah telah wahyukan daripada awal keadaan kesemua ketiga-tiga panglima perang yang Nabi lantik tu, kesemua mereka syahid lebih awal. Jadi baru kita masuk dalam teks kita halaman 547 ni. Saya baca sikitlah di masa kita malam ni dengan izin Allah Ta'ala. Jadi ghazwah Mu'tah tercetus atau terjadinya dalam bulan Jamadil Awal. Jamadil Awal tahun ke-8 Hijrah. Di sini tak disebut tarikh lebih tepat. Kalau kita tengok kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab Ar-Rahiqul Makhtum merupakan kitab sirah dalam suasana yang kita berada sekarang. Sebab penyusunnya yang berasal salah seorang dari tokoh besar bidang ilmu daripada India, Imam Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Meninggal dunia tahun Masihiynya 2006 Masihi. Dan kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu telah dinobatkan sebagai antara kitab sirah yang terbaiklah dalam suasana kita ni oleh Kesatuan Ulama Sedunia. Saya dekatkan saja lah. Okay. Jadi dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum tu, Syekh iaitu Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahawa kalau ikut dari sudut kiraan falak, maksudnya peperangan Mu'tah ni berlakunya atau jatuhnya pada 5 hari bulan Jamadil Awal. 5 hari bulan Jamadil Awal tahun ke-8 Hijrah. Jadi Mu'tah ni
satu kawasan kampung lah, ketika tu dekat dengan Jordan. Jadi satu wilayah situ iaitu Kap. Jadi maknanya dekat dengan Jordan. Kalau sekarang ni Jordan lah. Jadi di sini kalau kita tengok teks kita menyebut Ghazwah atau peperangan Mu'tah ini bermulanya kerana apa? Kalau kita ibas kembali dahulu, iaitu ada beberapa utusan yang membawa surat resmi daripada baginda Nabi SAW. Awal tahun yang ke-7 Hijrah, kita dah bicara sebelum daripada ni lah. Iaitu antara utusan itu namanya sahabat Nabi itu Al-Harith ibn Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu. Di dalam sejarah utusan-utusan yang Nabi hantar, hanya Al-Harith ni saja radhiyallahu anhu utusan Nabi yang telah dibunuh dengan benar. Yang lain tu tidak diapa-apakan. Sebab peraturan yang ada ketika itu, mana-mana pembesar negeri ketika itu mereka menghormati mana-mana utusan yang datang daripada negara lain, walaupun mungkin negara itu negara yang mereka musuhi ketika itu. Tetapi utusan itu datang bawa surat resmi sebagai contohnya, maka utusan itu tidak akan diapa-apakan. Jadi berbeza dengan utusan yang Nabi hantar di ke wilayah Busra. Busra, kalau kita tengok Busra ketika itu wilayah atau kawasan antara Syam dan juga Hijaz. Kalau kita imbas kembali, Busra ni ketika usia baginda Nabi sekitar 12 tahun, itu lebih masyhur lagi lah. Ada juga pandangan macam Imam At-Tabari sendiri meriwayatkan di dalam kitab tarikhnya, Tarikh At-Tabari, menyebut 9 tahun usia Nabi. Tak apa, kita ambil 12 tahun. Masa tu Nabi bermula nak berniaga ketika itu, ditemani oleh bapa saudara Nabi Abu Talib. Kalau kita ibas kembali dulu lah. Jadi sampai di Busra, dengan izin Allah Ta'ala bertemu dengan seorang rahib, ya, pendeta, padri lah kalau bahasa kita ni, yang bernama Buhairah Ar-Rahib. Qila ada juga kata nama sebenar Sarjis, tak apa, kita ringkas saja. Jadi Buhairah ni dia beriman lah. Maksudnya dengan akidah yang sebenar. Jadi dan dia telah membaca maksudnya Taurat dan juga Injil. Maka dia tengok Nabi, usia Nabi masa tu 12 tahun. Maka ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi masa tu. Maka akhirnya Buhairah nasihatkan Abu Talib bawa kembali, maksudnya Nabi balik ke Mekah. Kita dah bicara dulu tu. Jadi pertemuan tu dekat dengan Busra. Busra tu maksudnya wilayah iaitu antara Syam dan juga Al-Hijaz ketika tu. Jadi kalau kita melihat di situ, ketika tu Raja Busra telah membunuh dengan kejam Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Dan Busra ketika itu di bawah jajahan kerajaan negara Rom ketika. Jadi kalau kita melihat di sini, jadi ketika itulah baginda Nabi dia tengok Rom ni tentera yang hebat lah. Satu kuasa tentera yang digeruni ketika itu selain daripada negara Parsi lah. Mereka ceritanya ketika itu dikumpul-kumpulkan pasukan tentera, jumlah mereka mencapai 3,000 orang. 3,000. Jadi dia ringkaskan cerita, ada riwayat yang sahih, saya ringkaskan. Antaranya riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Bila Nabi kita sebelum nak melepaskan 3,000 orang tentera, ketika itulah baginda Nabi telah melantik 3 orang panglima perang sekaligus. Dia tak pernah dalam mana-mana pasukan tentera Nabi lantik lebih daripada seorang. Hanya peperangan Mu'tah ni saja. Ini fakta kita kena ingat lah. Termasuk diri saya pun sama lah. Macam kita bicara dahulu, Nabi berperang dengan musyrikin Mekah berapa kali? Jawapannya 3 kali saja dengan izin Allah Ta'ala.
peperangan